Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Tepat pukul 3:04 jam saya. Kita temu janji kita seperti yang kita janjikan pada hari ini bersama-sama dengan kami di program Dialog Kepimpinan Anjuran Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan ILID Kementerian Belia dan Sukan bersama dengan saya Mulyana pada hari ini. Okey, harapnya semua dah bersedia untuk live kita pada petang ini. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, sebelum ni ada yang bertanya-tanya macam mana nak ikut program ni, macam mana nak tengok program online ni. Okey, jadi sebelum kita mulakan sesi dialog ini, saya kiranya yang dah bersama dengan kami ni live ni, ada beberapa orang dah lah yang live dengan kita ni, boleh tekan button share dan like untuk kita sebarluaskan lagi program kita pada petang ini supaya ilmu-ilmu yang kita dapat pada petang ini bersama dengan panel jemputan kita dapat kita kongsi dengan lebih ramai lagi dengan mereka di luar sana. Dan untuk itu juga kepada yang dah bersama dengan kami, perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lakukan adalah klik link pendaftaran yang kita dah pinkan di ruangan komen di bawah, sebab itu adalah satu perkara yang perlu dilakukan untuk menandakan kehadiran tuan-tuan puan dalam live kita pada hari ini. Okey. Dan sepanjang mengikuti program online kita ini, di akhir program nanti jangan lupa juga untuk mengisi borang penilaian program kita, kerana dengan mengisi borang penilaian inilah tuan-tuan dan puan-puan akan kiranya diberikan sijil penyertaan melalui kira tanda sebagai kehadiran dalam program kita pada hari ini. Okey, baik. Dan untuk itu juga saya suka untuk ingatkanlah, mungkin sebab ada yang dah tahu program pada hari ini, dah bersemangat, dah bersedia untuk bersama-sama dengan kita, dah ready dah soalan-soalan yang mungkin nak ditanyakan dalam program ini. Boleh terus ajukan soalan secara live dalam program ini dengan mengisi ruang komen. So nanti saya akan bacakan soalan tuan-tuan dan puan-puan secara direct dijawab oleh panel kita pada hari ini. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kepada yang di luar sana, program kita ini sebenarnya ramai juga yang nak mungkin dah tahu ataupun belum jelas lagi. Kita ni daripada mana? Okey, Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan ILID Kementerian Belia dan Sukan ni adalah satu institusi yang terdiri daripada 4 kluster untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. 4 kluster, kluster kepimpinan, kluster kenegaraan, kluster kerjaya dan kluster modal insan, dan 3 bahagian iaitu bahagian inovasi dan jaminan kualiti, bahagian penyelarasan strategik dan juga bahagian pengurusan. Ini bergabung, dan pada hari ini saya nak bagi tahu yang dialog kepimpinan ini adalah jenama program online kluster di bawah kluster kepimpinan. Selaras dengan norma baharu kita pada hari ini, kita menjalankan program-program secara dalam talian. Okey. Jadi untuk itu seperti yang kita tahu, tajuk program online kita pada hari ini adalah bercerita tentang psikologi kepimpinan. Untuk bercerita tentang topik menarik kita pada petang ini, kita bawakan panel jemputan kita yang saya rasa memang cukup sesuai. Memang cukup sesuai untuk bercerita tentang tajuk kita pada hari ini dalam dialog kepimpinan, psikologi kepimpinan. Jadi saya ceritakan, mungkin saya nak perkenalkan terlebih dahulu siapa sebenarnya panel jemputan kita pada hari ini, yang mungkin tuan-tuan dan puan mungkin ada dah kenal, sebabnya beliau ni cukup terkenal dalam dunia kerjaya ataupun dunia kaunseling ni. Okey, beliau yang saya maksudkan adalah yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Hussein. Beliau berasal daripada kampung Budu Benta, Pahang. Beliau ni kalau yang kenal dengan yang berbahagia Datuk, seawal kelayakan akademik dia, saya tengok dekat sini mendapat pengajian sekolah menengah di sekolah menengah
Budu Benta Pahang pada tahun 1973. Dan kelayakan akademik yang tertinggi dalam PhD tesis Addiction Counselling Kompetensi daripada UiTM pada tahun 2010. Okey, yang berbahagia Datuk dalam pengalaman kerjaya dia, kalau saya tengok dekat sini sarjana, ijazah sarjana bersekutu University Sains Malaysia, Bandar Baru Nilai Negeri Sembilan. Dan yang berbahagia Datuk juga pernah, saya tengok kat sini pengalaman kerja, pernah menjadi guru sekolah menengah di SM Panglima Garang Abdul Samad Budu Benta Pahang pada tahun 1986 sehingga 1988. Okey. Yang berbahagia Datuk juga pernah menerima anugerah dan pengiktirafan pada tahun 2014 2 pingat darjah Indra Mahkota Pahang daripada Sultan Pahang dan juga pingat Johan Setia Mahkota daripada yang di Pertuan Agong. Yang berbahagia Datuk juga kalau kita tengok yang saya tengok dekat sini aktif dalam penulisan jurnal dan juga buku yang banyak. Majoritinya saya tengok penulisan yang berbahagia Datuk lebih bercerita tentang penyalahgunaan dadah. Okey, dan itu sedikit yang saya boleh ceritakan siapa yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Halim bin Muhammad Husin yang merupakan Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Perkama International. Kita dengar Datuk sendiri pun memang sesuailah untuk bercerita tentang tajuk kita pada hari ini, psikologi kepimpinan. Jadi saya rasa tanpa membuang masa, saya terus persilakan yang berbahagia Datuk untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan dalam sesi kita pada petang ini. Okey. Jadi saya rasa kita terus kepada seperti yang Datuk sedia maklum tajuk ataupun topik perbincangan ataupun topik perkongsian lah, saya boleh katakan perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Datuk adalah berkisar tentang psikologi kepimpinan. Jadi mungkin awalnya kira-kira orang kata warming up dia ni, boleh tak kalau Datuk ceritakan dengan kita lebih jelas, dengan lebih lanjut lagi macam mana ataupun bagaimana sebenarnya kita nak bercerita tentang konsep psikologi dalam kepimpinan ataupun kepimpinan dalam psikologi itu sendiri. Konsep dia Datuk. Silakan. Terima kasih. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Ideal yang telah pun mempelawa saya untuk berkongsi sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah SWT kepada saya. Yang keduanya, tahniah kepada Ideal yang telah pun berjaya, kluster kepimpinan yang berjaya mengadakan dialog kepimpinan ini, dan saya percaya banyak lagi dialog, siri-siri dialog yang akan dibawa. Cuma hari ini saya diminta untuk membicarakan tentang psikologi kepimpinan ataupun leadership psychology. Jadi mungkin kita perlu tengok juga beberapa takrifan umum untuk kita boleh memahami apa yang dimaksudkan dengan gabungan kedua perkataan ini. Ada banyak konotasi ataupun makna yang boleh kita letak kepada gabungan ini, sama ada di depan ataupun di belakang. Jadi kalau kita bercakap tentang psikologi kepimpinan, maknanya kita ingin melihat bagaimana aspek-aspek kepimpinan itu menggunakan ilmu psikologi dalam menjadikan seseorang pemimpin itu pemimpin yang berjaya. Mungkin kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan psikologi. Psikologi secara umumnya ialah ilmu jiwa because psycho tu jiwa, logi tu ilmu. Jadi ilmu jiwa yang tidak bersifat saintifik, tetapi dia sangat bersifat saintifik dan ia merupakan satu kajian, bidang kajian yang berkaitan dengan kognitif, ataupun ramai yang menggunakan perkataan minda, the mind, dan juga ketingkah lakuan ataupun behavior.
the mind and the study of the mind and behavior. Dan kalau kita tengok dalam ungkapan dan juga penulisan Imam Ghazali ni pun ada juga menceritakan tentang psikologi ini dengan jelas. Mungkin terdapat beberapa jurang yang dilihat sebagai jurang, tapi sebenarnya dia bukan jurang. According to the theory of psychology, what happened to us, apa yang berlaku, tingkah laku kita adalah dihasilkan oleh interaksi antara kognitif dan emosi kita. So basically emosi kita itu melibatkan apa juga bentuk perasaan yang ada dalam. Sebab itulah Imam Ghazali katakan tingkah laku seseorang itu adalah disebabkan oleh bagaimana kita berperasaan dan kita berfikir. You can see dua direction yang berbeza. The scholars, Western scholars, kalau ikut American Council of Psychology dan ramai lagi scholars yang lain, interaksi antara kognitif dan juga emosi menghasilkan tingkah laku. So bagaimana kita berfikir dan bagaimana kita meletakkan perasaan kita terhadap fikiran kita, itulah tingkah laku kita. Boleh ikut Boleh. Contohlah. Contoh dari sisi Contoh itulah. Contoh. Kalau bagaimana pula Datuk dari konsep kepimpinan dalam itu tadi? Dalam keadaan marah, when you are angry. Tak apa, lepas ni saya relatekan kepimpinan sebab benda ni terlalu besar topik ni. Bagi 1 jam memang tak cukup lah. Okay. Katakanlah kita fikir nak marah. Bila nak marah kita fikir saya nak lakukan sesuatu untuk melepaskan marah saya. So apa dia message yang dihantar kepada minda kita? Kalau marah you lempang dia lah kan. Tapi dalam emosi kita lempang dia tak sampai hati, nanti sakit pula dia. Nanti apa sedih pula dia. So antara dua tu yang mempertimbangkan. Tapi kalau you gagal mempertimbangkan, maka kita akan bertindak mengikut kognitif sajalah, lempang lah kan. Tapi kalau kita berjaya mempertimbangkan, menstabilkan antara jadi tingkah laku itu dikawal. Dan pemikiran kata pukul, emosi kata jangan sakit ni, kita rasa kesian nak kena. Jadi tingkah laku kita tak jadilah. Tapi kalau tingkah laku kita terjadi, maka anger tu tak dapat diuruskan. Maka berlakulah satu tragedi kan. So that is all about the element, the relationship between cognitive and mind. So when Imam Ghazali menyatakan tentang emosi pula, betul lah di dalam hatian badan manusia itu ada seketul daging, bila rosak maka rosak agalnya. So betul lah, maknanya the context of anger misalkan, do not entertain anger contoh. Jangan kita layani kemarahan kerana kemarahan ialah gelombang kepada kehancuran. So marah kalau marah memang akhirnya you gaduh lah kan. Naik kereta ada orang minta. Kita belah kiri, patut finalkan. Kita marah, kita bergerak, kita kejar dia kan. Kejar-kejar dia, kita lebong langgar. Habis. So the emotion. So the emotion yang akan menghasilkan tingkah laku. So how you think, emotion akan kawal semua. So dua-dua ni sangat penting pada kehidupan kita seharian. So this is so basically psychology is a study of the mind and the behavior. So lepas itu apa yang berlaku pada tingkah laku. Then we are talking about leadership. So basically when kita bercakap tentang kepimpinan, maknanya ialah satu keupayaan. Satu keupayaan itu memang ada dalam diri kita sendiri. It's gifted. Seperti kita kata semua orang ada ciri-ciri kepimpinan dan dia boleh menjadi pemimpin. Kalau tak jadi pemimpin yang besar pun dia boleh menjadi pemimpin yang kecil. So itu kalau kita tengok secara akademiknya adalah teori-teori yang mengatakan bagaimana ia berlaku gitu. Itu keluarlah teori-teori kepimpinan pula kan. Sebab people are studying the theory of leadership. But theory of leadership dia hasil daripada the psychology of humankind. Kemudian bila kita kata pemimpin ataupun seorang pemimpin itu ialah seseorang yang boleh menjadi ketua kepada sebuah kumpulan untuk mencapai satu misi ataupun satu objektif. Kalau dalam organisasi dia mampu membawa organisasi itu untuk mencapai misi objektif of the organization ataupun kalau tugas yang diberikan.
So kalau dalam sebuah pasukan bola sepak misalnya, pemimpinnya ialah dia punya kapten lah. Kalau dalam tentera, you have the pemimpin yang depan sekali. So dalam sebuah negara, you have the prime minister. Dalam sebuah negeri, you have the menteri besar. Dalam sebuah masjid, kita ada imamnya yang memimpin jemaah yang lain. Dalam keluarga, kita ada ketua keluarga. So sebab itu kita ambil keadaan kepimpinan dalam banyak setting dan dilatih sejak di sekolah lagi pun. Masa sekolah ada orang yang berpeluang menjadi pemimpin. Jadi ketua kelas misalnya kan. Yeah. Oh, seronok bagi tahu mak saya ini latih sebagai ketua kelas. Jadi punyalah seronok ibu bapa tu anak dia jadi pemimpin ya. Dan di situ nanti kenapa pemimpin itu dia latih sebagai pemimpin? Sebab dia ada potensi. Dia dapat dilihat potensi. Dia bagaimana potensi itu dilihat? Daripada trait personality secara umum yang diperhatikan oleh orang yang melantik dia sebagai pemimpin. Jadi itu dia saya berkait. Jadi nanti kita akan berbicara tentang teori-teori kepimpinan sikitlah ya. Itu yang dapat saya mulakan dulu. Itulah kalau saya dapat simpulkan kan Datuk daripada apa yang Datuk jelaskan tentang konsep bagaimana kita nak menggabungkan ilmu yang Datuk katakan tadi, ilmu psikologi itu ataupun konsep psikologi itu dan dibawa kepada sifat kepimpinan itu. Makna kata psikologi ini dia memang tak dapat dinafikan bahawa dia memang dikaitkan dengan kita punya kognitif dan kita punya emosi. Bagaimana tingkah laku kita mengawal emosi kita itu dan secara tidak langsung bila kita nak kaitkan dengan sifat kepimpinan ini, sifat kepimpinan adalah satu sifat ataupun ciri-ciri yang lahir yang memang ada pada seseorang itu, tak kiralah daripada zaman sekolah dia ke ataupun dalam peringkat organisasi itu sendiri. So memang dia berkait rapatlah bagaimana kepimpinan seorang itu nak dikaitkan dengan emosi dia, kognitif dia ataupun dari segi psikologi dia lah. Macam tu kan Datuk. Okey. Jadi untuk itu bila kita bercerita tentang kepimpinan sebelum Datuk pergi kepada teori-teori ataupun trait personality yang dikatakan tadi itu, mungkin Datuk boleh ceritakan ataupun jelaskan lagi dengan kita lebih lanjut bagaimana pula ataupun apakah sebenarnya sifat-sifat kepimpinan yang perlu ada pada seorang yang bergelar pemimpin. Kalau kata tadi kan emosi dan tingkah laku seseorang pemimpin itu sangat mempengaruhi kepimpinan seseorang itu. So nak bercakap tentang sifat kepimpinan seseorang tu bila nak dikaitkan dengan psikologi itu sendiri Datuk. Silakan. Ya, tak apalah, saya ambil dalam konteks yang lebih mudah lah, takut dalam akademik kita cakap ya. Dia sifat-sifat kepimpinan ni barangkali banyak saya asaskan kepada pengalaman saya bekerja dan juga bagaimana saya melaksanakan tugas-tugas saya. Bukanlah saya menjadi seorang pemimpin yang besar, tetapi saya rasa saya berpuas hati dengan perjalanan hidup saya. Sebab saya sebagai kelasi kapal, kemudian berpeluang untuk mengikuti latihan perguruan, menjadi guru, mengajar di sekolah luar bandar yang tidak ada kemudian asas, dan kemudian berpindah ke sekolah luar bandar juga yang paling bergarang itu di sekolah menengah, kemudian melanjutkan pengajian ke UPM, lepas itu bekerja di sekolah menengah di bandar yang agak mencabar di ibu kota dengan masalah sosialnya, kemudian berpeluang melanjutkan pelajaran di luar negara untuk buat masters, kemudian melanjutkan pelajaran juga di dalam negara untuk buat PhD, kemudian bekerja di pelbagai setting. Sebab kerja saya ini agak berbeza dengan orang lain daripada kelasi kapal, pada guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, jadi kaunselor sekolah menengah di bandar, kaunselor sekolah menengah yang agak terkenal di Victoria Institution misalnya. Saya pernah menjadi kaunselor di situ dan saya perhatikan banyak perkara, kemudian menjadi pensyarah di UiTM, kemudian pergi ke SPADA, Specialty Program for Alcohol and Drug Abuse USAID, kemudian dipinjamkan pula ke JPA, jadi pengarah bahagian pengurusan psikologi, kemudian berpindah ke KDN, menjadi KP, itu pengarah agensi yang tidak berkemasan. Jadi pengalaman ini dalam masa yang sama juga saya tidak pernah putus dengan klien-klien saya dalam bidang kepakaran saya lah. Sampailah saya bersama saya kekal. Jadi kalau kita bercakap tentang kepimpinan,
Soalannya tadi apakah ciri-ciri? Sifat-sifat kepimpinan yang ada pada seseorang kalau nak dikaitkan dengan ilmu psikologi Ya, ataupun dari segi psikologi sifat-sifat. itu sendiri. Mana dia talking about personality lah. Sebenarnya ia sebab personality. Yeah. Sifat itu maknanya ada pada personality seseorang, pada diri seseorang. Of course, seorang pemimpin yang berjaya itu, satu dia mempunyai satu dipanggil drive yang tinggi, bermotivasi tinggi dalam apa juga aspek. Misalnya diberikan tugas, tidak pernah mengatakan, "Oi, susah ni." It's always I will do my best. Sebab saya waktu saya mula menjawat jawatan kaunselor di sebuah sekolah di ibu kota Kuala Lumpur, pengetuanya terus bertanya dengan saya, "Awak ni graduate dari UPM ya? Betul?" kata. "Awak rasa awak hebat ke?" kata. Dia kata, "Saya cuba yang terbaik lah. Nak kata hebat, saya tak berani nak kata hebat. Melainkan kalau anda cikgu ni yang lihat kerja saya, but I will do my best." So dengan itu bermulalah sebuah kepercayaan disampaikan. Memang diberikan kepercayaan sangat mencabar. Saya rasa kalau saya tak ada sikap ataupun sifat yang dipanggil diligent, sangat berusaha untuk mencapai hasrat yang ini, saya tak mungkin saya boleh melakukan. Agak sukar ya. Sebab apa yang saya ingat lagi sampai hari ini, saya ingat, dia dah tua, dia pun saya ingat beberapa tahun yang lalu itu, tahun 92 cabaran itu, ayat tu masih ada. Dia ditugaskan untuk menguruskan sebuah sambutan Hari Guru peringkat wilayah Kota Kuala Lumpur di Dewan Pusat Islam Kuala Lumpur. Saya ingat. Dia kata, "Saya nak awak buat semua cikgu yang hadir dalam dewan ni nangis." Oh, okey. Suruh saya buat dia semua cikgu yang datang Hari Guru ni menangis pula kan. Tapi kalau saya kata, macam mana? Saya tak pernah cakap, "Oh, okey." But saya try to understand apa yang dimaksudkan. Betul. Dan itu saya rasa saya dapat memahami. Saya tak pernah tanya dia pembaik semula. Saya cakap, I will do my best. Dan saya bekerja lah, mencari jalan dan sebagainya. In the end, true enough, di akhir majlis itu memanglah saya nampak perlinangan air mata setelah saya lakukan sesuatu kan yang berkaitan dengan kemuliaan tugas sebagai seorang guru, pengorbanan seorang guru, dan bagaimana seseorang itu dikaitkan dengan kejayaan guru. Kehidupan yang hadir hari ini adalah bermulanya daripada seorang guru. Jadi banyak hal yang boleh gunakan. So itu pertamanya, maknanya kita mesti mempunyai sifat bermotivasi tinggi, drive mesti kuat. Kalau yang kedua ialah bertolak ansur. You should be able to be tolerant with your subordinate. Sebab orang di bawah kita ni kadang-kadang dia ada keupayaan yang tersendiri. Ada yang boleh melakukan di luar kebiasaan, ada yang memang tak boleh langsung, menengok je betul. So apa-apa tak kerti. Jadi you need to understand this. Dan potensi manusia berbeza-beza. So kefahaman yang tinggi tentang kemanusiaan ini penting. You need to understand the human development. Bagaimana manusia itu boleh melakukan sesuatu dengan keupayaan diri. Sebab itulah pendekatan humanistik perlu berada di situ. Sebab humanistik ni bergantung melihat keunikan individu dalam sesuatu tugas. So kita kena faham yang tu. Yang seterusnya perkara yang saya selalu pentingkan ialah engagement. Bagaimana kita boleh mengadakan sesi keterangkuman yang efektif dengan pengikut-pengikut ataupun orang-orang yang kita pimpin. Sebab orang-orang yang kita pimpin ni ialah orang-orang yang sentiasa memerhatikan apa yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka mengambil role model theory. Dia akan lihat apa yang kita buat. Kalau kita boleh datang lambat, dia pun datang lambat. Kalau kita boleh balik cepat, kita boleh cepat. Kadang dia tak faham kenapa kita
Jadi kita perlu ada engagement. Engagement ni supaya kita kenal dengan siapa yang kita pimpin. Kadang-kadang kita jadi bos, kita tak tahu pun nama siapa. Kita tak pernah cuba pun. So dalam engagement, sub-behavior yang perlu dilakukan. Satunya, keupayaan kita untuk mengecilkan jurang sosial. Kadang-kadang bos dengan pa jauh sangatlah, ya. Pasal dia big boss, kan. Big boss. Ini pembantu am rendah, kan. Terlalu jauh. Ataupun pemandu dengan big boss. Bukan saya kata big boss kena berkawan pergi makan minum, tidak. Tetapi kemampuan to say hello, bertanya how are you, kan. Bertanya tentang keluarga. Sebab itu dalam engagement ni is good kalau boleh ada ruang satu hari ambil satu staff untuk kita bersua dan bertemu muka, bertanya. Itu. Yang keduanya, kita macam mana pun bila kita jadi pemimpin, kita kena ada satu sedikit portion yang dipanggil keprihatinan, caring, sense of caring, mesti ada. Walaupun kita ganas garang macam mana pun, ya, mulut pun kadang-kadang laser tak reti nak kontrol, but there is always a soft spot in every human being. So kalau kita tak reti macam mana kita nak melaksanakan aspek prihatin ni, aspek caring ni, maka kita kena belajar. Sebab dia bukan satu perkara yang susah. Dia ada pada semua individu. God has given. Allah dah berikan. Ini elemen-elemen kebaikan yang telah diberikan kepada setiap manusia yang lahir di muka bumi ini. Tinggal lagi kita nak tahu, nak teroka tidak. Jadi sense of caring ini sangat penting. Kalau katalah tayalah, kan, ini pun banyak dilakukan oleh orang lain. Kita pun belajar juga dengan orang lain yang baik. Contoh mudahlah, bekerja di sebuah pejabat, memanglah wanita ramai bekerja di pejabat berbanding lelaki. Pasal yang graduate pun ramai wanita, kan. Jadi pun ramai wanita, dan wanita-wanita muda misalnya, tentulah mereka ni berkahwin dan mempunyai ada rezeki, ada anak dan sebagainya. Anak pun anak kecil-kecil, kan. So it's a pressure untuk menguruskan anak-anak ni. Kadang-kadang perlu hantar anak lah. Itu yang menghantar-hantar. Dan you bukan masa keluar lambat sikit pejabat. Ni kalau kita nak ikut buku je, memang sakit jiwa lah orang kerja dengan kita, kan. Lambat, betul. Tapi kalau kita boleh rancangkan berapa ramai yang perlu hantar anak. Sebab kalau kita boleh bekerja ke arah kelas, tak apalah. You need hantar anak, itu uruskan masa. Itu khabar anak. Tapi ada satu lagi yang saya pernah buat. Ibu-ibu ni menyusukan anaknya, ya. Dan waktu bekerja dia tak boleh nak menyusukan, ya. Sebab dia bekerja, kan. Tapi kadang dia perlu keep it there. Jangan orang lain pergi minum pula, kan. Simpan kat situ, ada ruang. Jadi rasanya baguslah pemimpin ni, dia fikirkan juga tentang keluarga kita, bagaimana kita besarkan anak-anak kita, dekat mana susah. Kalau tidak, kan balik pergi, kan, minta maaf bunyi macam seksual sikit, pergi pura susu simpan, kan. Yang penting itu datang macam mana. But if you have it in the office, dia boleh simpan je. Itu kan memudahkan. Sebab itu dulu kita berkenalkan konsep tadika di tempat kerja, kan. Semua ni ini atas sifat-sifat keprihatinan yang mana supaya kita dapat dalam masa bekerja, you dapat juga ruang untuk memastikan anak-anak dapat diuruskan dengan baik. Sebab it's a trouble, kan. Memang trouble. Tak boleh fokus, kan. Kalau ada macam mana, demam lah, macam-macam sakit. Jadi bos pula macam tu, ini tak boleh, itu tak boleh, lagilah susah. Yang ketiganya itulah, jangan pada sifat yang dipanggil penyayang tu perlu ada. That doesn't mean you have to be tak boleh tegas. Iaitu ciri-ciri kepimpinan pula. But you are talking about sifat sebagai pemimpin, mesti ada ni asas dia. Of course lah, mengikut kepercayaan masing-masing, but psycho-spiritual development penting. But you have to believe
in the apa namanya, the power of God in determining anything yang nak buat kan. Jadi sebab itulah saya rasa ini perkara asas yang perlu ada lah pada seorang pemimpin. Okey. Banyak lagi lah kalau kita tengok guru of leadership ni banyak lah kan. Itulah bila Datuk sendiri berkongsi tentang pengalaman Datuk sebagai, ya kita tahu Datuk as a president of Perkama Persatuan Kaunseling, banyak lagi cabaran Datuk sebagai orang yang mengetuai organisasi ataupun persatuan ini yang cukup besar nama dia. Lagi besarlah tanggungjawab dan peranan ataupun sifat kepimpinan yang perlu ada pada diri yang berbagi Datuk sendiri. Jadi tadi Datuk kongsikan bagaimana apa dia sifat-sifat kepimpinan itu, saya dapat tengok dekat sini. Mana kata dalam kita nak menyemai sifat kepimpinan yang kita tahu semua orang pun sebenarnya dilahirkan boleh menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, sifat kepimpinan sentiasa bersedia, macam yang Datuk kata tadi. Maksud kata saya nampak dekat sini Datuk gunakan ayat I do my best. Setiap apa yang Datuk nak lakukan, I do my best. So itu menjadi satu kata perangsang lah untuk diri sendiri, untuk sentiasa melakukan yang terbaik sebagai seorang ketua, sebagai seorang pemimpin, dalam apa juga tindakan, dalam apa juga membuat keputusan, sentiasa membuat yang terbaik. Dan yang kedua, sifat sentiasa bertolak ansur. Bertolak ansur tak kira dengan orang yang berada di dipimpin di bawah pimpinan kita ataupun mungkin golongan-golongan yang membantu sesama kita dalam menjayakan sesuatu perkara ataupun dalam organisasi itu sendiri. Dan saya suka untuk menyentuh yang berbagi Datuk katakan tadi, satu terms humanistik, iaitu kemahiran ataupun humanistik tadi tu. Sifat mungkin keperimanusiaan perlu ada dalam sifat seorang pemimpin itu. Dan yang terakhir tadi katakan adanya sifat engagement, engagement antara sesama orang yang bersama-sama dalam sesebuah organisasi. Itulah contoh yang Datuk berikan sebentar tadi. Jadi kalau kita melihat kepada sifat-sifat kepimpinan ini yang Datuk berikan contoh tadi, macam Datuk katakan, banyak lagi sebenarnya kalau kita nak bercerita tentang sifat kepimpinan ini. Jadi kalau Datuk boleh bagi contoh yang paling mudah, Datuk boleh ceritakan, mungkin kalau Datuk boleh kongsi juga lagi pengalaman Datuk, contoh paling mudah untuk kita melihat bagaimana ilmu psikologi itu dapat dikaitkan dalam cara kepimpinan seseorang itu. Paling jelas terutamanya dalam sesebuah organisasi lah. Contoh yang paling jelas ataupun situasi, mungkin Datuk boleh kongsikan ada situasi ataupun kejadian yang berlaku yang Datuk boleh jelaskan kepada kita di sini, bagaimana Datuk gunakan kemahiran psikologi itu dalam kepimpinan Datuk sendiri. Okey, seperti yang saya katakan, psikologi ini sangat luas ya, tapi tak bermaknanya dia membataskan perbincangan kita pada hari ini. Sebab kalau kita lihat subfield ataupun sub bidang kajian psikologi ini, dia merangkumi perkembangan manusia, human development, sports, sukan, dalam kesihatan, seperti kita cakap tentang kesihatan mental dan sebagainya, clinical psychology, social behavior, cognitive processes. Ini menurut luas. Jadi kalau kita tengok apakah contoh-contoh bagaimana ilmu psikologi itu penting dalam kita memimpin sesebuah organisasi ataupun mana-mana unit yang kita pimpin, sama ada di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat kita belajar sekalipun. Pertamanya saya boleh mengambil contoh yang mudah. Yang pertama ialah tentang komunikasi. How you communicate dengan orang di bawah pimpinan kita kan. It's good for you to understand the name yang dia selesa dipanggil. Nama yang selesa dipanggil. Kadang kita ni being introduced by kita punya pembantu kita dengan nama yang dia biasa panggil. Padahal dia tak suka pun nama tu dipanggil begitu kan. Tapi dah tersebut buat macam mana panggil. Dia tak berapa selesa. So kita ni, kalau kita tak sure, maknanya kita kena berusaha mencari jalan macam mana, how well to address. Sebab itu saya akan bertanya kan, bagaimana boleh saya panggil, panggil nama. Katalah nama dia panjang, Mak Tarmimi
Samsuri Al-Baladi macam itulah. Kadang-kadang nama ni kita telah ambil mudah kan. Kita ambil jika suka kita lah nak panggil nama apa. But it's a name, name yang kita appreciate. So this is a very simple thing. How you address a person. Okay. Dan kadang-kadang kita kena tengok juga umur kan. Ada pemimpin umur dia muda memimpin orang yang lebih tua kan. Yang lebih tua otak-otak ni adalah kerek ni. Sebab dia pun tak apa-apa. Tapi dia sensitif tak tentu pasal juga kan. Yalah. Tiba dia punya sensitifnya tu kadang-kadang sampai irrational dia punya sensitif. Aku tahu lah kau tua tapi janganlah panggil aku ni sama bahaya dengan ayah kau tahu tak? Nah, macam itulah dia punya perasaan ya. Jadi bagaimana kita address orang ya. So it's about addressing ya. Bagaimana kita menyapa sapaan kita tu bagaimana ya. Betul. So sebab ada orang, semua orang ada identiti ya. Dan nama ni kita tak suka orang kita panggil Hui kan. Oi, nama sini. Oi, kau tak sedap kan. Kalau panggil saudari, saudara kan. Itu lain sikit kan. Jadi adalah dalam konteks gurauan itu berbeza kan. Tetapi dalam konteks sosial dalam pengurusan ada dia punya kaedah-kaedah yang dipanggil kaedah umum selesa ya. Dipanggil tak menjadi satu perkara yang rasa kenapa dipanggil aku nama gitu sebabnya kalau nama panggilan pula diikuti dengan intonasi kan. Sebab intonasi kita ni kadang-kadang disalah faham. Intonasi nama panjang Puan Hamidah dengan Puan Hamidah lain kan. Dia maknanya sudah berbeza-beza. Okay. So that is all about psychology kan. So and then the receiver, kalau dalam teori information processing, the receiver dia ikut apa yang dia terima lah. Dia bukan ikut apa yang orang sampai. Jadi di situ kan berlaku pertembungan. Jadi bila berlaku pertemuan dah ada satu pertanyaan dalam diri dia. Kenapa dipanggil aku macam tu? Lepas tu dia entertain lagi dia punya kenapa dalam hati ni bercakap. Sebab manusia ni bercakap dengan diri sendiri banyak ya. Beribu-ribu patah perkataan. Kenapa bila ada mood swing yang tak bagus, dia pula kau hajar ni panggil aku macam tu pula. Dah ada macam tu pula Jadi sebab itu then the mind has changed. Bila the mind has changed, the feeling dah rasa. Lepas tu kalau tidak tenteram, dia pun jadi gangguan pada fikiran dia. Sebab itulah secara mental health-nya dah terganggu. Jadi sebab itulah yang pertama sekali contoh ialah panggilan, sapaan. Kita panggil. Waktu saya menjadi pensyarah untuk guru-guru, saya selalu ajar cikgu. Jangan panggil anak murid dengan bahasa-bahasa gurauan kawan-kawan dia. Jangan gunakan kalau dia gemuk, oi gemuk, main ni kejap kan. Kurus dalam macam cicak kubing. Itu semua tu mungkin dia ni tak ada apa-apa, tapi bila kawan-kawan tertawakan dia, jadi dia akan jadi ejekan barulah. So banyak juga berlaku dapat nama baru sebab ketua pengarah dia panggil dia macam tu. Habis kawan-kawan dia panggil macam tu nama baru kan. Jadi sebenarnya dia tak selesa dengan itu. Apa yang mencetuskan tu? Ketua je lah. Ketua yang tak berprihatin tentang sapaan ni. Bagaimana kita menyapa. Itu satu. Perkara yang kedua yang where is the psychological issues-nya? Psychological feelings lah. How you feel when people call you in this name? Do you like your name to be addressed like this atau macam mana? So, I don't nama saya panggil saya. Apabila kita berhadapan dengan katakanlah isu-isu yang membabitkan tidak memenuhi peraturan-peraturan di pejabat lewat ataupun tidak mencapai objektif yang diharapkan. What do you do? Perkara yang membabitkan air muka misalnya. Aib panggil kan. Aib ni maknanya macam air muka lah. Kita cuba sedaya upaya jangan sekali-kali kita jatuhkan air muka sesiapa pun Sebab there is always a way of doing things Maknanya
biarlah dia antara kita, pekerja kita, bawa orang yang kita pimpin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. God knows everything. Tetapi aibnya biarlah dia dengan Tuhan saja. Dia tidak dengan orang lain. Kalau kita tak setuju sekalipun, kita boleh panggil, sedang why you feel dissatisfied dengan seseorang itu. So, cakap ini. Bagi dia peluang untuk menjelaskan kenapa. Dan sebab itu saya selalu cakap itu waktu kita, katakanlah kita ini ketua, kita membuat penilaian kepada orang-orang di bawah kita, kan tidak ada appraisal kan. Jadi bila kita buat penilaian, ikutkan dalam prestasi itu, penilaian prestasi itu kan dia sepatutnya bersifat perkembangan. Jadi kalau dia tak boleh bekerja dengan baik, adakah kita pernah memanggil? So nampaknya markah yang diberikan oleh penyelidik pun tak begitu bagus. So what is going on? Apa yang sedang berlaku? So kalaulah perlu dia kata perlukan pertolongan, dan kita ada tempat untuk kita berikan pertolongan. Misalnya di mana-mana kementerian kita ada kaunselor di setiap kementerian. Hantarlah, rujuklah dia. I have a problem ini macam-macam lah. Dan janganlah sampai dah berlaku sesuatu yang sangat kritikal, barulah kita kata itu patutnya kita tanya dulu kan. Lepas tu saya ingin kongsikan dalam pengalamannya sebagai pengurusi pada jawatankuasa disiplin untuk kes-kes buang kerja dan sebagainya. I will always ask with this kind of markah yang rendah, is there any consultation dilakukan? Adakah kita pernah bersemuka dan bercerita tentang prestasi yang begitu rendah ataupun yang kita tak perhati? Kalau tak ada, mana it's not fair sebagai pemimpin. Kita ada sub leaders kan, kita tidak memilih orang yang kita pimpin. Tapi kalau kita dah buat dia memilih untuk tidak perform, then life is about making a choice. It's your choice. So kerja di sini, betul. So bolehlah mencari tempat lain. Jadi macam itu. Sebab dia mesti dari mula. Tapi kalau di akhir dia boleh, itu boleh, dah jadi double standard lah, jadi presiden lah. Ini akan merosakkan ciri-ciri kepimpinan kita. So that's why aspect of psychology banyak bergantung kepada how we deal with emotion, how we deal with thought, bagaimana dia berfikir, and how much we understand. Sebab itu dalam trait-trait kepimpinan, kalau kita dalam teori-teori psikologi itu, dikata kalau kita menggunakan pendekatan humanistik, maka kita lebih cuba memahami keunikan individu itu sendiri. So once you understand the uniqueness of the individual, then it's easier for you to talk ke, bagi arahan ke, apa ke, senang nak buat. Tapi kalau kita gunakan, katalah kita tak mahu gunakan humanistik, kita nak menggunakan behaviorism. Behaviorism ni kita kata seseorang itu berkembang sebab dia belajar daripada apa yang dilakukan oleh orang lain. Maknanya ada a learned behavior, tingkah laku yang dipelajari. Maknanya kalau tingkah laku performance tinggi, dia kena belajar macam mana tingkah laku performance tinggi. So dia mestilah dilazimkan, dipanggil conditioning, mesti diconditionkan. This is how you want to be a successful worker under me. So you bagi dia buat ikut. Dan apabila dah dilazimkan, dia jadi kebiasaan. So you have to be here 7:30 on the dot, 7:30 on the dot. Tunggu. Lama-lama kalau sebulan dia macam tu, tak payah buat. 7:30 dia ada. 7:30 dah ada. Macam kita lah bangun pagi kan. Pukul 5:30 bangun. Digerakkan. Lama anak tu, biasalah bangun pagi kan. Ya. Okay. Itu saya nampak. Jadi Datuk, saya nampak apa pendekatan yang Datuk gunakan bila kita bercakap tentang bagaimana ilmu psikologi itu gunakan adalah dari segi bagaimana komunikasi dan juga feelings dalam kita mempamerkan sifat kepimpinan kita.
Okey, ni Datuk, kita mungkin tengok sekarang daripada view kita ni ada dalam 300 lebih view bersama-sama dengan kita petang ni Datuk, dan dah kalau saya tengok pun dah banyak dah soalan-soalan yang dikemukakan untuk mungkin Datuk jawab soalan-soalan daripada penonton kita. So saya pilih 3 soalan terawal ya Datuk. Saya pilih 3 soalan dan Datuk jawablah. Saya jawablah mana yang saya boleh jawab. Okey, soalan yang pertama ni datangnya daripada Encik Khalid Yusof. Datuk, macam mana kita nak memahami dan mengawal tingkah laku rakan sekerja dengan cara psikologi dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan ke tahap yang lebih tinggi yang dihasratkan bersesuaian dengan situasi pandemik yang sedang kita hadapi sekarang. Okey, itu soalan pertama ya Datuk. Boleh saya bacakan terus soalan yang kedua? Macam mana kita nak macam mana kita nak mengawal dan memahami tingkah laku rakan sekerja dengan cara psikologi dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan dalam situasi pandemik kita sekarang ni. Yalah, kita bekerja dalam norma baharu kan Datuk? Okey. Okey. Soalan yang kedua daripada Muhammad Aminuddin Ibrahim bertanyakan tentang Datuk, bagaimana nak mengajak staf bawahan yang lebih tua ataupun hampir pencen dan grade lebih tinggi untuk bekerjasama dengan kita. Soalan dia ni lebih kepada mungkin dia nak minta petua daripada Datuk lah. Cara dia macam mana nak mengajak rakan sekerja yang staf bawahan dia ni, mungkin dia lebih muda daripada staf bawahan dia, nak bekerjasama dengan dia. Mungkin macam Datuk cerita tadi itulah kan. Okey, soalan yang ketiga saya bacakan daripada daripada Encik Muhammad Syafi'i. Apakah gelaran terbaik yang kita boleh guna Datuk, terutama untuk pertemuan atau perbualan kali pertama? Mungkin sebagai seorang ketua bila berjumpa dengan klien ke apa gelaran, sebab bila Datuk bercerita tadi kan tentang komunikasi, nama, umur yang sesuai, yang selesa orang tu kita nak panggil. Okey, 3 soalan Datuk, silakan. Terima kasih. Pada pertama ni Cik Khalid Ya betul. Mana kita nak mengawal dan memahami tingkah laku rakan sekerja kita, kita dapat menggunakan kaedah psikologi. Itulah kaedah psikologi ni pertamanya kita kena ada lah knowledge of psychology dulu kan. Jadi to learn some psychological knowledge. Contohnya kalau dalam pendekatan ketingkah lakuan, misalnya kan, macam mana kita nak gunakan pendekatan ketingkah lakuan ini untuk kita membantu kawan-kawan kita ni supaya dia dapat bekerja sama dengan kita kan. Jadi kalau kita lihat tingkah laku ni, dia terjadinya trait seseorang tu sebab dia belajar. Dia belajar dengan orang lain. Dia ikut apa yang orang lain buat. Sebab itulah kita kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah juga di tempat kerja ni. Orang baru kerja, dia belajar dengan orang yang lama-lama, otak-otak dia untuk buat kerja macam ni. Jangan buat macam yang tu, macam ni. Kita dah biasa dah. So akhirnya lama-lama dia pun ikut yang lama kan. Yang lama-lama tu tak nak kata lah apa benda yang negatif, tapi sebagai orang yang dah bersara ni, saya nak ceritalah apa yang saya nampak kan. Saya minta maaf lah pada mereka yang di luar sana kalau saya cakap ni menyinggung perasaan. Kadang yang tu ni misalnya masa kan, ketepatan masa. Kadang-kadang kita bekerja, oleh kerana kita dah bekerja 30-40 tahun, mungkin 20 tahun bekerja, kita rasa kita boleh lakukan apa saja dan kita boleh bertolak ansur ataupun kita boleh menggunakan senioriti kita untuk melanggar peraturan yang ada. Dan kalau itulah yang ada pada kita, maka we are very wrong. Kita sangat salah dari segi etika bekerja. Sebab bekerja ni dia tak kira you tua ke, you muda ke, selagi you bekerja, itulah aturan kerjanya. Maknanya waktu datangnya, waktu baliknya. Waktu menjalankan tugasnya yang ada dengan berkongsi tugasnya. Jadi kadang-kadang orang muda ni bila dia belajar pada orang tua, perkara-perkara yang tak patut dilakukan. Jadi kita bermasalah. So kalau kita kata pada Khalid tadi yang bertanya tentang bagaimana kita menggunakan kaedah psikologi, kita boleh pilih sebenarnya Khalid.
katakanlah you nak cerita, nak cakap tentang, katakanlah saya ambil contoh ya, saya tak tahu apa latar belakang Cik Khalid, mungkin you also have your psychological background, of course kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada pun, perkara yang mudah yang kita boleh pelajari ialah kita cuba tengok keunikan individu ya. Sebenarnya how much have we been talking to our friend ya? Dari segi katalah kita concern tentang kerja ya, dan bagaimana kita boleh memulakan sebuah perbualan yang topiknya ialah tentang komitmen terhadap kerja ya. So kalau itu boleh kita mulakan, maka kita boleh melihat what do you think. Kadang-kadang kita nampak, saya nampak awak ni selalu curi tolak dalam kerja kan. Tapi kalau itu yang diberi dia cakap, dia akan rasa, kau ingat kau bagus sangat ke? Kau pun sama lah. Jadi kalau itu yang berlaku, maka kita pun lepas tu tak nak cakap lah. So, jadi cara yang lebih baik ialah pakai kita kata berhemat dalam kita berinteraksi kan. Kita boleh tanya, what do you feel? Apa yang you rasakan bila kita sepatutnya berjaya menyiapkan kerja ni dalam masa yang ini, tetapi kita tak dapat lakukan. Bukan kerana kita tak pandai, tapi kita hanya tak lakukan. Apa perasaan kita ya? So dari situlah bermulanya sebuah perbualan melihat kepada tanggungjawab kan. Jadi kalau kita kongsikan, saya rasa tak selesa dengan sekiranya saya diberi tugas, saya tak buat tugas tu, kemudian saya biarkan orang lain buat, saya rasa bersalah ya. Jadi kalau boleh hari ini, saya tak tahu apa isu yang Cik Khalid sedang hadapi ya. Tapi saya kira Cik Khalid nak tahu, kata yang saya cakap ni dari segi pendekatan uniqueness. Mana dia ada banyak pendekatan, dia ada behaviorism, ada psychodynamic, ada humanistic ya, ada biological. Jadi saya kata kalau katalah pendekatan kemanusiaan ya, kemanusiaan bukan pre-manusia, bukan pre-kemanusiaan tapi kemanusiaan. Nah, kalau saya ialah nombor satu, kita cuba memahami keunikan dia. Unik dia tu apa? Apa kelebihan dia, apa kelemahan dia, apa kekuatan dia, apa yang dia tak boleh buat. Kemudian kita tengok apa kejayaan dalam tugas. So dari situ kita boleh memberi sedikit pengiktirafan. Mungkin dia banyak buat benda tapi tak ada orang iktiraf pun ya. Ucap terima kasih pun tak ada kan. Ini dah siap, bagus. Nanti jangan lupa buat yang sana pula. Kalau saya lah kan, saya ingat saya lah, dah siap. Okey, terima kasih kena. Okey, boleh kita mulakan dengan yang ni pula. Tapi mungkin individu tak pernah pun dapat thank you pun tak ada. Ustaz kata kita ni thank you ni appreciation is a value of appreciation. Dia bukan nak duit pun. Kalau dia nak usaha berat sangat kan nak cakap thank you, susah sangat ke kan. Nak kena panggil sama orang nak bagi dengar, tak ada. Kalau keikhlasan tu dia begitu kan. Jadi tak kira lah kita ni big boss ke ya, you satu pengarah yang tinggi, ketua pengarah ke apa ke, susah kan nak cakap thank you ya. Saya ingat saya mampulah untuk mengatakan tu. Jadi orang ni kadang-kadang kerja, dia cakap terima kasih kan, tak pernah ni kena. Satu assignment. So kita boleh tengok ya, satu-satu kan. Saya tak semestinya ini yang berlaku pada Cik Khalid kan. Itu sebagai contoh. Appreciation. Pernahkah dia diberi penghargaan ya? Nak pula kalau tak pernah mendapat pingat anugerah cemerlang, itu pun jadi isu tempat kerja kan. Jadi perkara-perkara yang dipanggil humanistic ni ialah how we communicate with people. Bagaimana kita memberi pengiktirafan. Sebab dia ada potensi. Potensi dia tidaklah sehebat orang-orang yang pangkatnya yang lebih besar. Tetapi potensi dia ialah boleh melakukan kerja itu dengan lebih baik kan. Dan jangan terperanjat, dia banyak lagi benda lain yang boleh buat kat luar. Ya. Dia boleh repair rumah, kau pandai kan. Dia boleh baju simen. Tapi ni dia bukan buat kerja itu, dia tidak buat kerja baju simen, dia buat kerja lain yang dia minta itu dan bekerja dengan kita. Jadi itu merupakan keadaan-keadaan yang dipanggil bagaimana kita cuba memahami keunikan individu dan kita cubalah daripada situ. Mulakan dari aspek
Penghargaan, appreciate. Recognition and appreciation. Ya, sebab manusia ni dia suka, walaupun dia sebenarnya tabu lah nak minta, suka dipuji, ya. Suka diberi penghargaan. Katalah Maliana beli baju baru semalam kan, tempah dekat butik, punyalah mahal. Pergi ke kerja, you rasa so good kan pakai baju baru kerja, wah. Tiba-tiba ada orang tahu, cantik baju kau, how do you feel? Ya? Dia mesti cerita, pagi ada orang tegur, 10 orang tegur, cantik betul. Terima kasih bang beli baju. Itu appreciation kan. Orang lelaki adalah macam itu, dia simpan je tapi orang tegur. Dia terus rangsang satu emosi yang positif. Minggu depan dia pakai lagi baju tu. Baju cantik kan. Bukan yang tanah. Cuma pergi nanti ada orang tegur, cantik baju lah. Terus orang lagi, alah baju dekat di jalan Tengku Abdul Rahman je tu. Tak sakit hati kan. Jadi recognition ni jangan kita ambil mudah lah ya. Semudah-mudah recognition, thank you. Terima kasih. Belajar. Itu aspek perkembangan tu yang kita banyak tertinggal dalam perkembangan diri. Aspek perkembangan. If you learn to, saya kadang-kadang kita tengok, kita buka pintu, orang lalu kan. Lalu dia dapat tak tahu je, how do you feel? Kita tolong bukakan pintu, dia susah-susah, kita tolong bukakan pintu. Dia lalu buat tak tahu je. Terima kasih, tak reti dalam hati pun lah. Ada yang lebih brutal, sama-sama dia penjawab sendiri kan. Jadi cynical lah, jadi sindiran. But the psychology is what? You need to be appreciated. Yeah. Humankind, they need to be appreciated. Itu keperluan. Okay? Cik Khalid ya. Cik Khalid kalau tak cukup nanti boleh WhatsApp saya. Saudara Aminuddin. Betul, saudara Aminuddin. Ini staff tua. Ni kita muda staff tua. Otai-otai. Memang otai ni dia punya liat dia lain macam kan. Tapi macam ni lah Aminuddin. If we are a younger staff, you are katalah you are the director of a certain unit ke, ataupun you ketua dalam tempat, kemudian di bawah you ada ramai yang lebih tua, senior, dan kadang-kadang mungkin anak dia bersebaya dengan you kan. So, macam mana nak initiate your leadership kan. So it all begins with conversation. I mean, you must be able to communicate. Sebab itulah in the law of pengurusan, dalam hukum pengurusan ni, communication is so important. It's whether you can communicate tidak dengan orang bawahan kita walaupun umurnya lebih tua. Of course lah, sapaan tadi, orang yang lebih tua dia sukalah dia dihormati dengan panggilannya. Tapi di tempat kerja kita tak boleh panggil dia pakcik, tak boleh panggil dia uncle kan. Sebab tu saya melarang juga lah, Kak Long lah, Kak Ngah lah, tanya Kak Ngah kat ni. Tak, jangan. Dia ada nama pentadbiran dia, puan, ya, saudara, ya, encik kan. Tak apa, kita gunakan kedudukan dia tu sebagai bahasa sapaan kita. Ya. Tetapi it is about how are you going to communicate. Kita mesti memecahkan bendungan supaya kita boleh berkomunikasi. Ya. Mungkin kita boleh panggil satu masa ke pejabat, ya. Katalah nama dia Ramli, ya. Minta maaf kalau ada orang nama Ramli ni. Cik Ramli, saya ada perkara yang nak dibincangkan. Tapi jangan, you tak prepare. You have to prepare. What are the things yang mungkin you cerita pasal dia punya rekod dia. Cik Ramli kerja tak lama lagi, nak bersara kan. So how's your family life? Ya? Macam mana kerja kat sini? Are you happy working here? And you begin the conversation. Macam inilah Cik Ramli. Itu saya faham Cik Ramli dah lama kerja, cuma saya ingin menyatakan bahawa saya ini diamanahkan untuk menjalankan tugas, ya. Dan saya harap kita boleh bekerjasama lah. Dan of course saya akan sentiasa menghormati Cik Ramli sebagai orang yang lebih tua, tetapi dalam konteks pentadbiran saya juga mohon, ya, Cik Ramli juga menghormati. Kalaulah berlaku perkara yang ni, tapi kalau tak ada jangan kata dia tak hormat apa, kata bila pula aku tak hormat kau. Kita je rasa tak pernah panggil pun. Kadang dia tak pergi tu, dia pun rasa Allah, aku tak bodoh panggil aku ni, malah biarlah panggil orang lain. Dia sendiri itu ada inferiority complex kan, supaya dia tak daripada muda sampailah tu, ini je lah kerja dia setakat itu, tak ada langsung kenaikan orang lain, semua dah macam-macam. Tapi dia yang tak berusaha
untuk membawa diri keluar daripada status kerjanya. Jadi kadang-kadang dia sendiri ada konflik dengan diri sendiri. So sebab itulah we need to break the communication gap itu dengan memulakan sebuah conversation. So you can try that lah Mr. Cik Aminuddin. Cik Aminuddin. Pada Cik Syafiq gelaran macam saudara lah, senang tanya saudara. So lepas tu baru kita mulakan bagaimana penggalan. Tapi kalau dia memang dah ada pangkat apa semua, gunakanlah gelaran-gelaran yang diberikan dalam jawatan hakikinya. Kat luar pun kita tengoklah bagaimana kemesraan kita. Saya cubalah bagi tahu banyak kali, jangan gunakan panggilan-panggilan timbangan ini ataupun panggilan keluarga dalam tempat kerja. Kak Long, Kak Ngah, Pak Long, Pak apa semua. Memang adalah nampak macam mesra je kan. But in terms of, in a long run, it's not a good way of communicating. Terpulanglah kepada kita. So, itu yang saya rasa yang boleh saya bantu pada ketiga-tiga ni, Cik Khalid, Cik Aminuddin dan juga Cik Syafiq. Terima kasih Datuk. Jadi 3 soalan tadi, sebenarnya ada banyak lagi ni Datuk, soalan yang ada bertanya ni dah masuk dalam kita punya komen live kita ni. Cuma kita tengok pun masa kita boleh tambah lagi ya Datuk, sikit kita mungkin kita pick up 3-4 soalan lagi untuk viewers kita ni, diorang bertanya, nak direct nak tahu ni jawapan daripada Datuk. Saya pick up soalan daripada Encik Kamal Afandi. Salam Datuk, dalam psikologi kepimpinan, antara urusan akal dan hati yang mana kami perlu turuti? Perlu ada weightage tertentu pada kedua-duanya? Itu soalan yang pertama Datuk. Okey. Soalan seterusnya saya ambil daripada Ani Fadlina. Assalamualaikum. Sekiranya kita mendapat task daripada bos yang tidak bertepatan dengan dasar kerajaan, adakah kita perlu patuh? Bagaimana secara psikologi kita hendak menolak perkara tersebut? Okey, itu soalan itu Haji. Saya rasa saya pick up 2 soalan lagi Haji, boleh? Okey. Okey. Soalan yang seterusnya daripada Hakimah Rozi. Assalamualaikum. Oh, ni dia lebih kepada saranan. Saya nak tanya Datuk, ada tak saranan buku untuk kepimpinan? Okey, itu soalan dia. Dan saya ambil soalan yang okey, daripada PNM PDK Grembang. Oh, nama Facebook dia Datuk susah nak sebut ni. Tapi kita baca soalan dia. Ya, PDK Grembang Panas. Macam mana kalau orang atasan kita tak mahu menerima pendapat kita, malah memerli, mengatakan kita lebih hebat pula daripada mereka. Macam mana kita nak buat Datuk? Bagi pencerahan. Mungkin dia nak skill Datuk macam mana nak berhadapan dengan situasi macam tu. Okey. Soalan yang terakhir lah Datuk, saya ambil. Boleh Datuk? Sebab tadi tanya buku je tu. Soalan yang terakhir dan kita terus ni. Daripada Yati Akub. Bagaimana sekiranya kita nak menghormati atau mematuhi sebarang bentuk arahan daripada seorang ketua atau pemimpin jika didapati banyak pelanggaran tugas, tanggungjawab dan amanah yang sepatutnya dilakukan tapi tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ni banyak lebih kepada ramai nak minta tips lah dengan Datuk ni. Macam mana dari segi psikologinya nak menghadapi situasi-situasi mereka ni. Silakan Datuk. Okey, terima kasih Saudara Kamal Afandi. Akal atau hati, mana yang lebih banyak? Dia macam mana pun it's a balance. It's a balance. Mestilah seimbang antara akal dan hati. Dan kerana akal mempengaruhi perasaan ataupun kerana perasaan mempengaruhi akal. Jadi basically akal ni dia dominan. Akal ni mana jangan gunakan hati, gunakan akal kan. Guna terbalik. Jadi secara weightage umum, akal is always a dominant pada hati. Tetapi we have to respect our feeling. We have to respect other people's feeling. And we cannot use our concept of cognitive akal sahaja untuk melewati perasaan-perasaan yang lain. Jadi kalau kita bercakap tentang weightage, pertama sekali mesti ada keseimbangan. Dalam konteks yang kedua,
Akal juga akan menjadi dominan apabila dia memerlukan satu situasi ataupun keputusan-keputusan yang bersifat bijaksana. Bijaksana. Itu wisdom tu datangnya daripada akal yang telah mempertimbangkan perasaan-perasaan yang lain. So itulah secara umum ya, secara Kamal Effendi untuk saya menjawab. Aini Padlina bercerita tentang apa namanya dasar yang bertentangan dengan dasar ya. Kerja-kerja bertentangan dengan dasar. So dia banyak juga bergantung kepada di mana kedudukan anda dalam sebuah organisasi. Kadang-kadang kita mempunyai kedudukan yang boleh menyuarakan pandangan kita secara profesional. Ya. Tapi ada kadangnya duduk dalam kedudukan kita langsung tak boleh bersuara. Ya. Jadi kita hanya boleh menyatakan pada orang lain dan menurut. But jangan lupa bahawa apa juga yang kita buat, kita membuat mengikut ruang kemampuan dan batasan yang ada. Okay. Itu yang you boleh buat. Kan? So, kalau benda tu sangat bertentangan dengan dasar, sangat bertentangan dengan prinsip hidup kita, dan kita menjadi tidak selesa, then it's time for you to voice out. Tetapi you have your namanya channel lah, your voice pergi kepada your penyelia lah. Dan it's the duty of your penyelia untuk membawa lagi perangkat atasan. Dia tak boleh override terus pergi ke atas. Mungkin saya tak tahu struktur kerja. Kalau your leader tu kata my open door policy, siapa-siapa je boleh datang je boleh cakap. Jadi sebab open door policy patut menceritakan keburukan orang lain. Pasal open door policy so here, tetapi dalam keadaan tertentu you ada batasan-batasan, maka you kata. Sebab di dalam agama pun kita diajar kira kita boleh minimum, and the maximum yang kita boleh buat, and the minimum you can manifest. Hakimah bertanya tentang buku. Buku ni harapan Hakimah boleh tengok pada main topik lah. Tengok transformational, transformasi kepimpinan misalnya kan. Itu banyaklah ditulis. Kira kepimpinan ni meluaskan itu. So transformational leadership is quite good for you to read. And then PDK macam mana orang atasan kan. Apa dia tadi? Baca tak mahu menerima pendapat kita. So itulah saya katakan pasal bekerja ni ada hierarki kan. Sebab itu kita kata sesi dialog itu engagement tu perlu. So saya ingin bercakap kepada pemimpin yang ada mendengar sini lah. Whoever you are yang pemimpin di sini, ini orang yang dipimpin yang komplain kan macam mana cakap kan. Sebab itu kita bagi latihan kepada pemimpin-pemimpin supaya belajar mendengar lah daripada pengalaman orang lain. Ini yang ada di sini kalau you pemimpin, so as a pemimpin you kena amalkan apa yang saya cakap tadi di awal tadi. Kalau tak ada ini, jadinya orang dekat bawah nak tanya pemimpin atasan. Tapi if you are a leader at this point, a leader is a person who can lead yourself and also be able to communicate dengan your superior. Itu leader lah. Katalah you sebagai pengarah, ada ketua pengarah, you mesti mampu menyampaikan perasaan you pada ketua pengarah. Kalau you tak sampai, then you are not a good leader. Okay. Jadi dia begitu. So if you are a follower, a good follower is not only following the leader, but a good follower is also be able to at certain point to lead the follower, to lead your leader kan. Ataupun memberi indikator, sir, this is not good. Kalau tengok dalam
konteks peperangan macam kan, dia punya askar kat depan, dia boleh bagi tahu pada dia punya captain, sir, are we going to shoot now or hold on, kadang-kadang pun what is the indicator, dia pun cakap tak boleh, okey, tak tahu tak. Mana ada masanya pemimpin yang bagus dia dengarlah pendapat anak buah dia untuk membuat keputusan. Of course yang kritikal yang lain dia kena plan how, but dalam contingency theory misalnya ada perkara-perkara yang kita perlu ambil kira daripada jadi kepada pemimpin-pemimpin di luar sana, kita juga kena ambil kira lah apa yang saya kongsikan tadi lah kalau ingin dilakukan lah. Tapi itu pulang Dan saudara Yati Yaakob Betul Datuk. Yang terakhir tadi daripada saudara Yati Yaakob. Dan soalannya ialah bagaimana sekiranya kita nak menghormati, nak mematuhi sebarang bentuk arahan daripada ketua jika dapati banyak pelanggaran tugas. Sedangkan mana yang sepatutnya dilakukan tidak dijalankan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebab itu saya katakan ketua ni kadang-kadang there is a reason mengapa dia tidak melakukan tugas-tugasnya seperti yang sepatutnya dilakukan. Waktu dia belum jadi ketua dia okey semua. Semua dia bagus lah sebab tu dapat jadi ketua. Bila dapat jadi ketua, ada sesuatu yang berlaku dalam hidupnya lah. Satu, sebab diri dia sendiri, saya tak tahu apa dia yang berlaku. Yang keduanya perubahan-perubahan tu kerana telah berada dalam zon yang berbeza. Dulu I'm a follower, now I'm number one. I can say anything I like. Jadi di situ juga kadang-kadang ketua ni akan didatangi dan dihampiri oleh anasi-anasi luar lah untuk dia membawa ke jalannya tak betul kan. Daripada betul jadi tak betul. Jadi ini kelemahan lah, kelemahan yang terbina apabila seseorang tu dapat satu kedudukan yang lain. Sebelum dapat tu okey, dah dapat lain. Jadi dia berlakulah macam mana Yati cakap ni, yang ini tak betul, itu tak betul, melanggar peraturan. Kita menjadi tak selesa. So one thing yang boleh kita lakukan ialah kalau kita berkemampuan, berkeupayaan dan sesuai, you boleh voice out this secara peribadi. If you are directly immediate, maknanya you are di sini di bawah direct di bawah dia dan dia ada ruang untuk menyuarakan, so you have to voice out. And you have to say voice out bukan kaedahnya macam ni. You tak buat itu, cakap pada diri sendiri. Tell dia, saya tak selesa, rasa susah, tak boleh tidur saya fikirkan. Kena buat benda yang saya rasa tak betul pada diri saya. So please help me understand this macam mana. Jadi itu sebenarnya signal kena suarakan juga lah kan Datuk. Signal kepada ketua kita bahawa you are not doing the right thing. Tapi kata saya rasa tak selesa sebab saya buat itu, buat ini yang tak betul. Itu permulaan lah. But if things are really betul-betul menjejaskan dan menggugat organisasi secara keseluruhan dan memang bertentangan dengan etika, dasar dan melibatkan isu-isu yang boleh mengheret kita ke tempat yang lebih tak bagus, ataupun kalau saya kata boleh bawa kita ke penjara sekalipun, maka you have to voice out. Kita tak boleh simpan. Sebab nanti kita disabitkan, you tahu apa yang berlaku, tahu apa tersebut. Jadi akan timbullah andaian lain. Jadi kepada Puan Yati, saya mungkin banyak isunya yang saya tak dapat nak faham secara mendalam. In fact pada semua yang bertanya, secara umumnya itulah yang saya boleh jawab ini. But if you like to communicate, you can email me lah. Tanya, saya akan cubalah jawab ataupun boleh kita berbicara dengan kaedah yang lain. Mungkin dalam social media ini saya dengan masa ruang yang terhad, saya mungkin tak dapat menjawab dengan tepat apa yang diingini oleh yang membuat pertanyaan. InsyaAllah sekiranya benar-benar begitu ingin bertanya dan berbincang lagi mendalam, I'm more than happy for you to communicate with me lah. Okay, betul.
Itulah betul. Kalau kita nak baca, memang ada lagi sebenarnya soalan-soalan yang kita tak dapat nak kemukakan, nak kita nak utarakan kepada semua Datuk kerana masa yang ada ni. Ya. Saya rasa mungkin kami nak jugalah mengambil peluang mungkin yang terakhir ni di masa-masa yang terakhir ni nak mengambil jugalah peluang secara ringkas mungkin daripada Datuk sendiri sebagai yang Ya. kita kenali sebagai Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia Perkama International, mungkin secara ringkas boleh Datuk kongsikan dengan kita pengalaman, mungkin sedikit pengalaman ataupun pendekatan yang Datuk gunakan sebagai seorang pemimpin yang teratas ni, sebagai seorang Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia International. Apa mungkin yang mungkin ada yang nak menjadikan Datuk sebagai role model dalam konsep aspek kepimpinan ni. Secara ringkas Datuk. Ya, Silakan. saya ingat perkara yang selalu saya amalkan lah yang menyebabkan saya masih berada di sini. Saya lihat bila saya bersara ni, contohnya kalau saya pergi ke Penang, masih ada lagi anak buah saya yang menunggu saya, menyediakan kenderaan untuk saya. Sebab dulu waktu jadi ketua pengarah memang bekerja lah. Kan, wah semua siap ni, bilik tidur dah siap, kereta ada, had kan. Tapi bila saya bersara, saya dapati masih ada lagi mereka cuba memberi layanan saya yang sama walaupun di luar upayaan dia kan. Kemudian saya juga pergi ke tempat lain begitu juga kan. Malamnya bawa makan lah, belanja itu belanja itu. Besoknya kalau saya dah disediakan seorang padu bawa saya, padahal saya dah bersara, saya tak ada. Jadi maknanya ini memberi indication kepada saya bahawa when I was working, I think I have done my best for them and dia rasa selesa dengan saya. Jadi, macam dia kalau boleh nak lagi meneruskan hubungan kemanusiaan itu walaupun saya sudah bersara. Jadi maksudnya di sini ialah waktu kita menjadi pemimpin, kita naklah berbaik sangka dengan berbaik sangka. Yang keduanya kita mestilah mempunyai niat yang ikhlas kepada dalam apa teguran. Misal kita tak suka dia buat hari ini, tak semestinya kita tak suka selama-lamanya. Kita hanya tegur apa yang tak betul saja. Dan lepas itu jangan dijadikan dendam kesumat kita untuk waktu-waktu lain hingga kita tukarkan dia. Kita jangan bagi naik pangkat. So kita tidak berlaku adil. So be fair to your staff. Yang kedua, yang ketiganya, perkara yang penting juga ialah kita mesti menjadi role model kepada orang yang kita pimpin. Kalau kita boleh turun kepada apa salahnya, kita bersama. Kemudian keempat, kita mestilah mampu mengecilkan jurang sosial pentadbiran. Kalau you big boss, you dengan pemandu, dengan pengawal keselamatan, kan? Jadi mereka juga manusia, kan? Mereka sangat berbesar hatilah kalau you dapat. Tak payah pun duduk dia makan minum kopi, tapi ada perkara yang you boleh ungkapkan, ada masa yang boleh bersama, dan kalau ada kemampuan, berilah sedikit pemberian, kan, hadiah ke apa-apa kan, kepada mereka hari pembesaran ke. I think itu satu perkara yang sangat menusuk di hati pekerja-pekerja kita pimpin. Itu pengalaman saya lah. Macam kalau saya punya pengawal keselamatan tu, hari raya insyaAllah lah saya akan bagikan selai kain seorang lah. Okey. Bagi duit tu kan tak ada duit kan, jadi bolehlah beli sedikit hadiah untuk hari raya kan. Kalau macam itulah lebih kurang. Kalau buka sekolah kan kita tanya macam mana sekolah anak-anak belajar macam mana kan. Jadi kita ada ruang untuk kita berinteraksi. Mungkin tak dapat semua, tetapi at least kita ada ruang yang kita berikan kepada mereka. Jadi itu saya doakan semua di yang pendengar sini, sama ada yang bekerja dengan KBS ataupun ILIT sendiri, saya direct, saya doakan berjaya di daerah, dan bekerja ni ialah ibadat. So, kalau kita buat baik hari ini, Allah akan balas kan. Cara balas tu macam-macam lah. Sehat ke kan. Dah bersara tu masih lagi boleh jadi presiden itu, presiden ini. Boleh lagi buat sana, boleh ini, terus boleh berbakti. Jadi saya doakan yang terbaik untuk semua sekali, dan terima kasih kepada Aidil kerana sudi menjemput saya bersama-sama berkongsi sedikit ilmu pada petang ni.
Terima kasih juga Datuk, semua perkongsian bagi kami cukup bermanfaat, cukup banyak pendekatan perkongsian yang mudah untuk kami faham sebab Datuk menggunakan pengalaman Datuk sendiri yang dah bertahun dalam dunia kepimpinan ini sehinggalah pada hari ini, jadi cukup mudah untuk kami mengambil ilmu-ilmu itu mana yang boleh kami jadikan sebagai ikutan ataupun panduan kami, apatah lagi dalam nak memahami konsep psikologi, konsep kepimpinan psikologi itu sendiri. Terima kasih banyak Datuk segala ilmu yang Datuk kongsikan. Moga-moga kita penonton-penonton di luar sana mendapat ilmu yang bermanfaat pada petang ini dan mungkin ada yang boleh mengaplikasikan cara ataupun pendekatan yang Datuk gunakan dalam memimpin organisasi anda di luar sana. Okey, dan besar harapan kami Datuk agar mungkin kita akan dipertemukan lagi, kalau bukan dalam dunia siaran online macam ini, kita dipertemukan di luar nanti insya-Allah. Yalah, dalam norma baharu ini keterbatasan kita untuk berjumpa dengan orang. Moga Datuk sentiasa diberikan kesihatan, diberikan kemudahan, dipermudahkan segala urusan kerjaya Datuk sebab terus terang saya katakan berurusan dengan Datuk memang agak Datuk seorang yang sangat sibuk dengan banyak jemputan-jemputan dalam jemputan untuk sesi-sesi seperti ini, dan kami cukup berbesar hati kerana dapatlah peluang tarikh hari ini untuk bersama-sama dengan Datuk. Okey, terima kasih banyak Datuk. Kita jumpa lagi selepas di masa akan datang. Terima kasih Datuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Baik, terima kasih kepada semua viewers kita yang seawal daripada pukul 3 bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita, tidak kiralah daripada kementerian-kementerian yang bersama-sama dengan kita untuk siaran dialog kepimpinan pada hari ini, daripada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, mana yang telah mengajukan soalan, dan kami mohon maaf tidak dapat untuk menyampaikan atau membacakan semua soalan kerana keterbatasan masa kita pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini, inilah dialog kepimpinan kita yang pertama untuk bulan Februari ini. Dan saya di sini untuk mempromosikan, untuk menyampaikan, untuk mengingatkan kepada anda semua bahawa bukan ini saja, kita masih ada lagi selepas ini program-program dialog kepimpinan yang akan membawakan panel-panel jemputan lain pastinya dengan moderator yang lain, bukan dengan saya lagi, dan yang pasti dengan tajuk yang menarik yang akan membicarakan tentang aspek kepimpinan ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok di skrin, berikut adalah salah satu program lagi yang akan datang, yang akan berlangsung pada 10 Februari 2021, hari Rabu, di masa yang sama, platform yang sama, Facebook iLead, pukul 3 petang. Cara yang sama, tuan-tuan kena masuk kena like page Facebook iLead, dan notification akan beritahu dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk siaran langsung live pada hari tersebut. Dan borang pendaftaran tuan-tuan akan kita bagi link pada hari siaran langsung. Okey, yang kedua, kalau tuan-tuan nak tengok, ini adalah program dialog kepimpinan yang seterusnya dengan tajuk kepimpinan transformasi. Okey, dengan panel yang berlainan juga, okey, dengan moderator yang lain juga. Okey, still platform yang sama, tarikh 17 Februari. Okey, 17 Februari pukul 3 petang. Ini yang ketiga, dan yang terakhir pada bulan Februari, temu janji kita bersama dengan saya lagi di situ bersama dengan panel kita yang berbagai Datuk Dr. Azizan binti Baharudin, dengan tajuk yang cukup unik saya kira, dialog kepimpinan bercerita tentang peranan pemimpin dalam membina peradaban hijau. Macam mana tu? So jangan lupa untuk log tarikh 3 tarikh itu bersama-sama dengan kita, dialog kepimpinan under ajuran kluster kepimpinan. Jangan lupa untuk dalam masa yang sama juga untuk hari ini, jangan lupa untuk isi borang penilaian yang kita ada pin dekat ruangan komen di bawah sekali, sebab tanpa mengisi borang penilaian tersebut, tuan-tuan dan puan-puan tidak akan dapat sijil. Dan pastikan email yang tuan-tuan masukkan dalam borang penilaian itu adalah email yang sah untuk kita terus hantar sijil
penyertaan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program online kita pada hari ini. Okey. Saya rasa itu sahaja. Di akhirnya ini saya sebagai moderator pada hari ini merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih juga saya kepada tim teknikal yang bersama-sama dengan saya pada hari ini, yang membantu saya pada hari ini. Mewakili kluster kepimpinan, saya memohon maaf sekiranya sepanjang sesi berlangsung sejam lebih ini ada mungkin perkara-perkara yang tidak disengajakan mengguris perasaan penonton atau ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Saya memohon maaf, saya memohon ampun. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi 10 Februari 2021. Dialog Kepimpinan anda Kluster Kepimpinan. Jangan lupa like page Facebook Aidit. Bye-bye. Assalamualaikum.